Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Bercuti bersama kaum kerabat, pergi bercuti bulan Safar. Apa khabar wahai sahabat? Nak tanya, dah istighfar? Kalau belum beristighfar, jom sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Pastikan ori baru beli. Tu dia kan. Baiklah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar kepada semua sahabat Tanyalah Ustaz. Saya doakan yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah dapat diselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kenapakah kita istighfar tadi? Sebab bila sebut tentang manusia, kita semua ini, kita tak lari daripada melakukan kesilapan, tak lari daripada melakukan dosa. Dan sebaik-baik pendosa ialah mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan taubat yang tertangguh? Itulah yang kita nak bincangkan pada pagi ini bersama dengan panel kita. Kalau kita dengar suara pun kita dah jam. Suara beliau macho sikit berbanding saya. Tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, saya walafiat. Nampak angkat awal-awal lagi ni. Mungkin Ustaz boleh kongsikan Ustaz, apakah Okey. makanan amalan Ustaz yang kekal sihat ni? Nampak Ustaz ceria, kekal bertenaga. Akbar. Jangan begitu dia Akib, nampak sihat. Luarnya, dalam tak tahu lagi ya. Akbar. Tapi tak boleh, penting macam dah imula taklah, istighfar banyak-banyaklah. Istighfar banyak, insya-Allah. Mohon kepada Allah keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Insya-Allah. Itu paling penting di samping makanan lah. Insya-Allah. Baiklah, Doakan saya lah, saya harap begitulah insya-Allah. ya. Doakan kita semua agar kekal sihat dan ceria bersama dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Baiklah, Ya Allah. kepada sedang penonton yang rahmati Allah sekalian, jikalau anda ada kemusykilan tentang tajuk kita pada pagi ini, boleh buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang ingin diajukan sekitar tajuk kita pada pagi ini iaitu taubat yang tertangguh. Jadi saya fikir tanpa buang masa, kita hulurkan kepada guru kita untuk sedikit pencerahan tajuk kita pada pagi ini. Terima kasih Dai Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua yang sedang menonton dan mula menonton di pagi yang barakah 2 November yang penuh keberkatan insya-Allah. Ya Hakim pun saya insya-Allah. Alhamdulillah. Nampak mula-mula Makin pantun sihat, Ustaz. tadi. Makin sihat. Mula pantun dapat mengancam juga lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita merafakkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla di pagi yang penuh ketenangan, kita masih dibekalkan kesihatan, dibekalkan kenikmatan beragama, kenikmatan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masih sempat lagi beribadat di pagi ini. Bermula subuh tadi dengan kita bangun bangkit, ada yang bertahajud di awal waktunya, sambung dengan subuh berjemaah, kemudian rintihan kepada Allah diangkat. Tangan diangkat kepada Allah, air mata menitis tumpah sebagai tanda penyesalan. Alhamdulillah. Ini semua merupakan kerja-kerja kita wajib selesaikan. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita hamba Allah yang lemah, yang hina, yang kerdil, yang daif. Itulah manusia. Yang maha berkuasa Allah. Betul. Yang maha perkasa Allah. Betul. Yang maha gagah perkasa Al-Aziz Al-Hakim Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau begitu sifatnya kita sebagai hamba Allah, maka tuan-tuan, isu taubat adalah isu dalaman kita. Bukan Allah punya, kita yang punya. Sebab taubat ni tuan-tuan, suatu di antara rezeki Allah beri kepada kita. Tidak kerana pintu rezeki Allah buka dengan taubat, kita akan kehilangan segala-galanya.
Sebab itulah dalam situasi yang kita sedang hidup sekarang ini, taubat ni tuan-tuan satu nikmat. Bagaimana Allah buka pintu dunia seluas-luasnya. Dengan muncul malam ke siang, siang ke malam, pagi ke petang, itulah pintu taubat kepada kita. Ini berdasar kepada ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Imran 133. Apa kata Allah Azza wa Jalla? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah minta, Allah merayu kita supaya segera kepada keampunan Tuhan kamu. Allah buka pintu keampunan seluas langit dengan bumi. Langit bumi tuan-tuan bila tertutup? Tak ada tutupnya. Sampai hari ini, sampai sekarang ini, Allah buka pintu langit dan bumi. Kita nampak begitu. Itulah keluasan pintu keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang kedua, tajuk kita Da'i Hakim ialah taubat yang tertangguh. Itu isu kita. Kita agak fokus sebenarnya. Kita bincang taubat umum, kita bincang taubat yang tertangguh. Maknanya dalam kacamata agama, ada orang yang bertaubat. Tapi tertangguh taubatnya. Mungkin dia dah menangis, dia meratap, dia telah bermohon, tapi tertangguh taubat. Kenapa? Ada kesalahan-kesalahan dia belum selesai. Kesilapan yang dia belum selesai. Jadi soal kita sekarang, apa pun keadaan kita, saya nak sebut tuan-tuan dia begini, kaedah dia. Kaedah dalam beragama ni ialah, yang penting kita mesti ada al-jahd. Makna kita ada usaha. Al-juhud. Satu dalam Quran bila sebut satu ayat. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Mana-mana orang yang berusaha dengan gigih dalam mencari kebaikan. Tidakkah taubat ini satu usaha? Kita bangun jam 4 pagi, tampar sejadah, kita menangis, kita angkat tangan, mohon pada Allah air mata. Itu usaha tu. Dari taubat usaha. Jadi siapa yang gigih berusaha kata Allah, aku akan terima. Sebab Allah sifatnya, wa inna Allah la ma'al muslimin. Allah bersama orang-orang yang baik-baik. Itu dua. Yang ketiganya, dalam bicara tentang taubat ni tuan-tuan, kata para ulama, termasuklah kalau kita tengok dalam masalah bahasa. Kata Ibnu Manzur dalam lisan Arab, dia kata apa? Taubat ialah kembali kepada Allah Azza wa Jalla daripada dosa. Dan kembali dalam maksud mentaati Allah Azza wa Jalla di atas dosa dia buat. Mungkin selama ini kita ada kekurangan. Dah buat kebaikan, tapi dalam buat baik pun buat jahat juga. Ataupun buat jahat memanjang tanpa kebaikan. Jadi taubat inilah kita nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada ulama yang kata taubat itu makna apa? Aidun ilallah. Kita mula kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksud secara bahasa. Adapun secara istilahi, taubat yang apa tuan-tuan? Taubat ini ialah merupakan satu amalan untuk kita memperbetulkan balik apa yang salah dan mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla di atas keinsafan kita. Maka kita mentaati suruhannya dan kita menjauhi larangan-larangannya. Jadi kesimpulannya, taubat adalah suatu nikmat, suatu rezeki. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, libasul mu'mini taubatuhu. Kata Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi, pegang betul-betul. Dan Hakim catat betul-betul. Buat ceramah 3 jam tak apa ni. Kata Imam Qurtubi, libasul mu'mini taubatuh. Pakaian orang beriman, taubatnya. Allahu Akbar. Pakaian orang beriman, taubat. Jadi gambarkan oleh Qurtubi, Al-Qurtubi rahmatullah, seolah-olahnya pakaian kita taubat. Jadi kalau orang tak bertaubat, dia bertelanjang. Seolah-olahnya siapa yang tak bertaubat, dia dalam keadaan bertelanjang. Jadi kalau telanjang, tuan-tuan, nampak sangatlah moral. Tak ada, maruah, tak ada. Sebab kita berpakaian. Cuba Zain Hakim tak pakai apa-apa bagi ni. Ya, sehingga penonton berlari. Ya. Ini makna tak ada akhlak. Jadi soal begitulah contoh, bukan suruh pecah pakaian. Tapi cerita kepada kita, kata Qurtubi, pakaian orang beriman, taubat. Jadi bila kita bertaubat, kita sedang pakaikan pakaian. Apa pakaian? Bukan baju kurung, baju batik. Iaitu pakaian keimanan, pakaian keinsafan, pakaian kerahmatan Allah Azza wa Jalla. Itulah tajuk kita pada tadi, taubat yang tertangguh. Subhanallah, cantik kenyataan daripada Imam Qurtubi tadi, iaitu pakaian orang yang beriman, taubatnya. Jadi bagi anda yang menonton melalui Facebook, mungkin boleh tulis di ruangan komen kata-kata Imam Qurtubi tadi, iaitu
pakaian orang yang beriman ialah taubatnya. Tak boleh tulis bahasa Melayu, tulis Arab. Tulis Arab. Lagi Eban Ustaz. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Kita nak raikan soalan yang pertama di pagi ini. Soalan yang diajukan oleh sahabat kita, Ramdeseru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah istilah taubat yang tertangguh jika seseorang telah sampai ajalnya tidak sempat bertaubat, adakah dianggap taubatnya masih tertangguh? Kita selalu anggap lambat mati dan masih muda dan berniat akan bertaubat bila dah tua. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada sahabat kita Ramdeseru atas soalan. Betul saya, hari ini ada orang yang dia dah meninggalkan kita dan tak sempat bertaubat. Jadi bagaimana Ustaz? Adakah dikira sebagai taubat yang tertangguh? Dalam isu agama, dua. Yang pertama, ada orang yang memang nak bertaubat dan dia usaha untuk bertaubat. Ada orang yang tak nak bertaubat dan tak usaha untuk bertaubat. Ini dua kelompok manusia yang berusaha, yang gigih nak, tetapi Allah takdirkannya meninggal. Contoh dalam hadis daripada Nabi SAW, Nabi sebutkan dalam riwayat tentang seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Cerita panjang. Akhirnya, tengok bagaimana perasaannya, kecekalan hatinya, jiwanya untuk bertaubat setelah dibunuh orang ramai sangat. Dia cari orang yang beriman dan berilmu. Jadi sahih. Sampai peringkat, akhirnya, setelah bertemu orang salih, diminta dia pergi satu kawasan kampung yang lain, kampung baru yang mana orang belah situ orang baik-baik. Perjalanannya tak sampai di tengah jalan, perjalanan belum sampai pun dia telah mati. Tak sampai lokasi lagi, meninggal. Dalam suasana ada hasrat. Dianggap dia sebagai ahli syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi soalnya sekarang kita, ada orang yang jenisnya tak nak bertaubat. Aku tahu taubat ni apa benda. Aku muda lagi. Contohnya, jadi orang macam orang degil. Satu orang macam ni dimasuk dalam kerangka orang-orang yang zalim. Sebab Allah berfirman dalam satu ayat, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Siapa yang tak nak bertaubat, dia adalah orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Dia sendiri ya. Jadi soalnya kita sekarang di mana berada kita? Sebab itulah saya nak sebut tuan-tuan, dalam hidup kita niat kena ada. Niat apa? Niat salihatun, mana niat kita jadi orang baik. Kita manusia, dari tadi pun yakin dah muqaddimah saya ingat tadi. Kita ni manusia, ada kekurangan, ada kelemahan, betul. Kita bukan malaikat. Tak tahulah saya kalau saya bercakap malaikat sekarang. Manusia. Jadi ada kesilapan tak? Kesilapan. Saya kena akui, ada kesilapan, kekurangan, kelemahan, dosa. Hakim pun sama. Sama kita. Jadi dalam suasana begitu, orang yang beriman, dia ada hasrat. Ya Allah, aku menyesal. Ya Allah, aku ni hamba-Mu yang kerdil, yang hina. Aku nak bertaubat, ya Allah. Memang aku ni nak bertaubat, tapi aku ni melemah. Lepas tu Allah sebut Quran. Allah kata apa? Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salih thumma tada. Daripada ayat surah Taha. Allah kata apa? Aku ni maha pengampun. Siapa yang nak kampun, aku beri, kata Allah. Aku beri kepadanya. Lepas tu kita, tuan-tuan, kena aturkan kehidupan beragama ini. Dan saya ingat kata-kata guru kami masa belajar dulu. Syekh, saya ingat lagi nama tu. Guru kita, Dr. Saad Ahmad Saad. Dia ni umur dekat dengan masa tu dia mengajar saya umur 70 dah. Mana sekarang dah 30 tahun lebih kurang 100. Saya ingat dia pun dah tak ada, wallahualam lah. Mudah-mudahan Allah rahmatinya. Amin. Matanya cakaplah dia pakai spek tak mana dalam sekitar ketebalan macam tu. Tahun 80, tahun 90, awal 80-an kan. Spek tak ada macam sekarang. Dia pernah sebut kepada kami. Dia kata apa? Dia kata taubat ini adalah nikmat Allah Azza wa Jalla. Siapa nak, Allah beri. Siapa tak nak, Allah tutup. Kata ada orang yang hidupnya kadang-kadang tak ada salat taubat. Allah tutup lah. Tutup sampai kematinya, tak bertaubat. Sebab apa? Niat tak ada. Kalau dia niat, dia kemauan, Allah akan buka satu hari. Rezekinya ada. Jadi yang penting adalah jangan kita kata dalam bahasa mudahnya, kerana aku masih muda, tak apalah, tidak. Kerana soal mati dan soal kematian, tak pernah kenal yang tua, yang muda. Macam saya dengan Hakim sekarang. Saya lebih tua lah kan. Okay, mungkin saya tak mati lagi. Dia Hakim pergi dulu. Boleh jadi. Besok mungkin saya ada lagi. Dia Hakim dah tak ada. Ataupun saya mungkin hidup lagi. Dah mati awal. Contohnya. Bila Ustaz nak mati ni kata orang saja. Soalnya Allah Maha Kaya. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas pencerahan ya.
Cuba kita renungkan kembali, kita berada di golongan yang mana? Golongan yang pertama, iaitu golongan berusaha untuk kembali kepada Allah, atau golongan yang kedua, tak nak berusaha kembali kepada Allah. Mungkin ada orang kata, saya masih muda, tetapi kita sudah berada di dunia yang sudah tua. Jadi cuba kita renungkan kembali. Baiklah, saya agak tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Zara bertanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sekiranya seseorang itu yang merasakan hanya dia sahaja yang terbaik dan tidak boleh menerima nasihat? Apakah itu juga faktor kerana taubat yang tertangguh, kerana merasakan dirinya sahaja yang terbaik? Yang kedua Ustaz, bagaimana sekiranya seseorang yang mengumpul kekayaan untuk masa depan buat anak-anak sehingga melalaikan untuk beramal kebaikan dan menangguhkan untuk bertaubat kerana kekuatan masih kuat dan masih muda belia? Mohon pandangan Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Jadi ada dua soalan yang diajukan oleh sahabat kita tentang yang pertama, dia rasa dirinya baik. Dan yang kedua, dia ni ialah fokus kepada kerja supaya anak-anak nanti adalah orang kata hartanya. Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Terima kasih kepada Puan Izzara. Yang pertama, antara ciri yang boleh musnahkan kehidupan beragama manusia adalah bila merasa dirinya orang yang sebaik-baik manusia ataupun orang yang terbaik, yang payah untuk dibentuk, dibimbing, ditegur, diajar. Ini antara satu pintu kemusnahan. Allah. Sebab dalam hidup beragama, tuan-tuan, tidak ada orang paling sempurna dan paling lengkap. Tak ada komplit, tak ada. Betul, kesediaan kita untuk dididik, diperingatkan, itu agama. So dalam Al-Quran, bila Allah sebut tentang orang yang gagal, ramai. Betul. Yang berjaya siapa? Kata Allah, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Yang berjaya orang yang setia berpesan-pesan dalam kesabaran, dalam kebaikan. Jadi kalau ada orang yang sifatnya rasa dia tak boleh tegur, tak perlu diberi peringatan, tak boleh sentuh, bukan sentuh fizikal, sikit cakap pun tak boleh. Ini kadang-kadang berlaku suami isteri, ya. Berlaku suami kata, ai saya lah, ya. Siapa you, ya. Contohnya. Dia rasa dia habis, sehingga peringkatnya tak tegur. Tuan-tuan, kita takut, kita bimbang. Orang macam ni, dia akan hilang dua perkara. Allah. Yang pertama, dia hilang pertimbangan dalam kerja kehidupannya. Pertimbangan agama akan hilang. Akhirnya dia rasa, bila dia orang tak boleh, dia macam ni lah. Dua, ya. Pertama, dia hilang pertimbangan agama, maksudnya, bila dia buat tu benda satu pekerjaan tertentu, salah, terang-terang salah, dosa. Tak boleh sama tegur. Dia akan hilang fokus, akhirnya dia akan tenggelam dalam kepalsuan hidup. Sedangkan Quran bagi tahu kepada kita, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ dalam surah Az-Zariyat 26. Allah sebut, tolong beri peringatan. Kerana peringatan itu beri manfaat pada orang beriman. Jadi orang macam ni dia akan mula tenggelam. Dia akan buat dosa, dia akan dosa. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, orang macam ni kita paling takut Allah tutup pintu keampunan baginya. Arti dengan sebab dia tak boleh terima hak kata-kata orang atau pendidikan orang, Allah tutup hati sampai peringkat bagaimana keadaannya. Dia meninggal dunia dalam keadaan tidak diberi keampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu. Jadi ini bukan akhlak lah. Ini bukan akhlak orang beriman. Jadi kita nak kena lapang dada, kerana orang beriman, tuan-tuan, orang yang sentiasa berlapang dada. Sebab itulah kita dalam agama, tuan-tuan, saya tidak kata-kata Imam Nawawi, dia kata apa? Kalau kita sentiasa tahu yang kita ada kelemahan, kita akan tengok kelemahan kita daripada orang. Saya semalam masuk ke dalam FB saya semalam, siapa yang tonton semalam, saya tulis, kita kena muhasabah diri kita. Betul. Sebab kita ni banyak kekurangan, kelemahan. Duk tengok orang salah. Kita mungkin banyak kesilapan. Ini kata Imam Nawawi sebenarnya. Baik. Yang keduanya ialah tentang soal mengumpul kekayaan tadi. Puan Izzara tadi, sehingga peringkat kerana bimbang anak nak tinggalkan, nak tak ramai anak 10 orang contohnya. Lagilah fikir nak cari tinggal harta banyak contoh. Harta bukan 10, 2 orang pun. Seperingkat keluar pagi. Kadang-kadang tak balik-balik malamnya. Kerana cari harta. Kita takut di atas sebab cari harta yang begitu rupa. Lalai hukum hakam agama. Satu, kita bimbang dia tak ada masa untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, harta dicari itu harta yang haram. Demi untuk meraih segala-galanya.
dia pungut segala-galanya, tak kira halal haram, akhirnya yang haram dikaut. Ini yang kita paling takut. Kesan kepada hidupnya besar. Harta yang tinggalkan tidak berkat, dan dia pun tak sempat bertaubat kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Itu kita paling takut. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi hari ini hati-hati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jangan sampai kita hilang pertimbangan dalam agama dan Allah tutup pintu keampunan buat kita. Jadi insya-Allah kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika. Insya-Allah kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, pagi ini kita membincangkan tentang taubat yang tertangguh bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Jadi kepada anda yang ada soalan untuk diajukan, boleh sahaja buat panggilan ke 18881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang taubat yang tertangguh. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan kita pada pagi ini. Soalan yang diajukan oleh sahabat kita Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya, mengapakah seseorang itu suka menangguhkan taubat Ustaz? Adakah kerana ia merasakan hidupnya masih panjang lagi atau imannya lemah? Adakah dosa-dosa yang dilakukan menyebabkan ia berasa berat untuk bertaubat dan menangguhkan taubat? Yang kedua, apakah ciri-ciri orang yang menangguhkan taubat dan bilakah waktu yang paling baik untuk bertaubat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada sahabat kita Nur Dahlia Biru atas soalan. Betul Ustaz. Hari ini kenapakah orang menangguhkan taubatnya? Adakah imannya lemah atau bagaimana Ustaz? Yang pertama sekali, kalau kita balik kepada kata-kata Imam Qurtubi tadilah, di awal-awal saya sebut kepada tuan-tuan, libasul mu'mini taubatuh. Pakaian orang beriman taubat. Kalau kita mengambil renungan tentang perkataan ini, saya tak baca Quran lagi dah, saya ambil sebagai satu nas awal. Kita berpakaian tuan-tuan bukan sekali sehari, berkali-kali sehari. Mungkin pagi sekian baju, mungkin petang sekian baju, mungkin pagi sekian pakaian, sekian. Pakaian itu sentiasa dekat dengan melekat di badan kita. Pakaian pelbagai lah, mungkin ketika ke masjid baju Melayu lah kan. Betul. Di rumah mungkin t-shirt. Kalau nak ke pasar mungkin dengan baju slap macam yang seluar slap macam-macam. Jadi baik. Jadi kalau seorang yang beriman dia tahu bahawa itu pakaiannya, maka dia tak akan menangguh kerja taubat ini. Allah. Satulah kita tengok dalam hadis Nabi cukup jelas. Nabi bersabda, wallahi inni la astaghfirullah. Aku demi Allah minta ampun pada Allah malam siang. Ada dua hadis. Satu mengatakan Nabi sebut akthar min 70 marah. Nabi mengucap keampunan, mohon ampun lebih 70 kali. Hadis yang kedua kata mi'atu marah, 100 kali sehari. Seorang manusia begitu macam Nabi SAW yang dosa tak ada, maksiat tak pernah buat, semua suci bersih, tapi air mata menitis, bibirnya dengan ungkapan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana kita? Jadi bila soalan kepada saya tadi oleh yang bertanya tentang orang suka menangguhkan taubat, ya, ini merupakan kelemahan kita. Yang keduanya, saya setuju. Sebab ada kemungkinan antara ciri yang kita tangguh taubat ini kerana kita ini dosanya banyak. Betul. Iza adnabal abdu binuktis sauda. Bila seorang hamba itu berdosa, dengan titik hitam sudah ada. Titik hitam sekali buat dosa, titik hitam. Ya. Dah puluhan dosa, titik hitam makin banyak. Hati yang putih akhir makin kotor gelap. Menyebabkan Allah tutup pintu keampunan kepada orang ini.
Satulah kita dalam satu ayat Allah sebut kepada kita. Satu ayat, saya nak ambil serungan kepada soalan tadi ialah ayat surah Hud. Ayat nombor 3, Allah kata apa? Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan mohon ampun per Tuhan kamu dan baliklah kepada Allah. Pasti Allah akan berikan kamu nikmat hidup yang senang, yang bahagia, yang begitu berkat. Yumatti'ukum mata'an hasan. Allah akan beri nikmat hidup yang penuh dengan kemuliaan. Itulah tuan-tuan, tidak selama-lamanya orang yang bersalah ini akan hidup kesempitan. Dengan syarat dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai kalangan kita hamba Allah yang hidup penuh dengan dosa di awal hidupnya. Tapi usia penghujung dia kembali kepada Allah. Tenang. Sejarah lamanya penuh dengan kebejatan sosial macam-macam. Tapi dia kembali kepada Allah, Allah terima dia balik. Jadi kesimpulannya di soalan pertama tadi ialah bagaimana kita jangan suka menangguhkan taubat ini kerana ia merupakan satu ancaman kepada kehidupan kita. Baik. Yang kedua tentang ciri-ciri orang yang taubat ini. Tuan-tuan, yang pertamanya, orang yang suka menangguhkan taubat, ciri yang pertama yang pasti kita tengok ialah dia tidak cuba untuk mendampingi ilmu. Mencari ilmu, duduk dengan ilmu. Sedangkan isu ilmu ni tuan-tuan, isu penting dalam bertaubat. Saya kata Imam Nawawi rahmatullah, kata Imam Nawawi dia kata apa? Dalam catatan saya dia kata taubat itu wajib. Bila wajib, dia mesti dengan ilmu. Sebab orang nak bertaubat kena ilmu, kena belajar. Betul. Saya ingat semalam pun dalam saya tengok semalam rancangan Ustaz Datuk Kazim semalam, Ustaz Kazim semalam pun disebut semalam. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut orang yang beriman ni dia kena ada 4 keadaan. Kuna aliman, jadi orang yang alim. Yang kedua, muta'alliman, kena belajar. Ataupun orang yang mustami'an, suka mendengar. Keempat, orang yang muhibban. Ini hadis Nabi. Jadi kita hidup tuan-tuan, kena ada ciri macam tu. Tak jadi orang alim, sealim da'i kita pun. Jadi orang yang cinta kena ilmu. Suka mendengar. Kemudian, ada perasaan nak mengaji. Jadi orang macam ni tidak akan jauh daripada pintu keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau tidak ada kekuatan ilmu tadi, maka dia akan berada keadaan taubat. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang menangguh taubat Tuhan adalah orang yang sudah terbiasa dengan kejahatan, kemaksiatan. Lumrah hidupnya tenggelam dalam kejahatan. Ada satu cerita yang disebutkan dari riwayat daripada Al-Imam Al-Baihaqi rahmatullahi alaihi. Seorang manusia yang satu ketika dia pernah buat kemaksiatan, kejahatan berpanjangan. Hidupnya seolah macam itulah, pagi, petang, malam, siang, jahat, maksiat. Itulah makanan minumannya. Jahat, maksiat jahat. Hinggalah satu ketika, ini daripada Imam Al-Baqi, saya tak sebut saya detail, tapi mengambil kata-kata beliau, cerita melaki. Akhirnya orang ini, dalam keadaan dia maksiat itu, ada teguran datang. Siapa tegurnya? Keluarga dia. Tak disebutlah siapa, tapi keluarga dia. Mungkin isteri, mungkin anak dia. Subhanallahil azim, tuan-tuan. Teguran tu rupa-rupanya boleh didik manusia. Dia mula menangis, dia mula meratap, dia mula rasa penghibur dan sedih. Akhirnya dia kembali kepada Allah dengan cara mana? Dia tinggal kampung dia pergi satu kampung yang lain. Dia pulang balik setelah beberapa tahun sebagai seorang yang dikira sebagai alim. Alim. Boleh mengajar orang. Ini daripada Imam Al-Baihaqi. Dia sebut cerita. Saya tak pasti daripada cerita bila, tapi sebut dalam ceritanya. Jadi manusia ni, cirinya bila ada kesungguhan. Tak ada kesungguhan, tak akan jadi. Pintu macam mana terbuka sekalipun. Kalau kita tak masuk, kita akan dapat. Baik. Adapun yang disebutkan tentang apa tadi, bila waktu taubat kita yang terbaik. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Allah SWT Maha Kaya kepada kita. Yang penting pintu taubat Allah buka kepada kita sehingga bila nyawa belum dihalqam. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah terima taubat kita belum nyawa dihalqam. Sekarang tengah menonton TLU. Peluang taubat. Tengah makan dengan anak, boleh bertaubat. Apalagi tengah dalam solat, lepas solat lagilah jam 4 pagi.
Makna sebelum nyawa di halqum. Kalau dah nyawa di halqum dalam keadaan terlentang, tak kenal orang, masa tu pintu taubat Allah tutup kepada kita. Jadi segeralah masuk pada taubat ini. Waktu kata Imam Al-Ghazali rahmatullah azza wajal, pintu taubat Tuhan tidak kecil. Dia besar. Boleh masuk di pintu masalah macam tu. Sebab keluar langit bumi ini boleh masuk. Pintu pagi, pintu malam, pintu siang. Pintu masjid, pintu surau. Di rumah boleh bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma kalau kita nak tengok secara spesifik lah, memanglah ada tempat-tempat yang berkat kita nak bertaubat. Contohnya depan Kaabah, ketika kita pergi buat haji umrah, kita bertaubat di Masjid Nabawi, di Al-Haram, kita bertaubat di Masjid Quba sebagai contohnya, kita bertaubat dalam Raudatul Nabi di Madinah. Itu di antara spesifik lah. Termasuklah kita bertaubat pada malam Al-Qadar, kita bertaubat pada malam apa ni, kita Ramadan. Spesifik itu. Tapi sebenarnya keluasan tu ada. Jangan pula kita tunggu aku nak taubat, tunggu Al-Qadar tahun depan. Itu terancam betul ya. Soalnya dia tahu ikut lagi. Jangan cakap itu. Aku nak taubat bila? Ke Mekah bulan depan ni. Bulan depan ke Mekah. Tapi nampak sekarang belum buka lagi ni. Tak buka pun Malaysia belum pergi. Tunda lagi lah. Sekarang masanya. Betul. Jam sekarang, pagi sekarang. Itu waktunya. Allah. Afdal bagi manusia yang segera. Itu yang utama. Saya jawab balik-balik kepada tuan-tuan. Afdal taubat bagi orang yang bersegera. Ya. Bukan melihat tempat dan situasinya. Ya. Segera. Walaupun di rumahnya, di masjidnya, di suraunya, hatta lepas bayang asar subuh sekalipun. Betul. Itu yang afdal. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi apa yang boleh saya simpulkan berdasar dua soalan tadi, iaitu segerakan taubat kita dan pastikan taubat kita diiringi dengan ilmu, insya-Allah. Baiklah, saya ada satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita, Laila Dila Rosa. Tu dia, nama macam Sepanyol tu. Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah orang yang berniat untuk bertaubat tetapi sengaja bertangguh pula dan memikirkan esok pun boleh untuk bertaubat? Adakah dia akan mendapat pahala disebabkan niatnya itu atau bagaimanakah Ustaz? Mohon perkongsian ilmunya. Terima kasih Ustaz dan dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki jumpa lagi. Patut terpilih soalannya Ustaz. Ada guna pantun tu. Bagus-bagus. Jadi kepada anda yang nak dipilih soalan, gunakan pantun tersebut insya-Allah. Syafaat namanya. Syafaat namanya Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, ini apa soalan tentang bertangguh ya? Ya, betul. Tuan-tuan sekalian, kita kalau kita sengaja bertangguh-tangguh tentang soal untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, siapalah kita? Allah. Sedangkan dalam urusan hidup ini, 3 perkara kita kena ingat. Pertama, urusan nyawa hidup bukan urusan kita. Urusan Allah Azza wa Jalla. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernafas akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tak tahu di bumi kita akan mati. Tak tahu di mana mati. Di rumah ke? Dalam saat sedang bercakap dalam telio ke? Di jalanan ke? Di hospital tak tahu. Pertama, soal nyawa bukan urusan kita. Kedua, urusan rezeki. Kita juga tak tahu. Kita usaha, betul. Keluar pagi, balik petang. Dapat gaji, bayar hutang. Contohnya. Oh, cantik Ustaz. Usaha kita. Ya. Dengan gaji sekian. Tapi, tetap Allah yang maha berkuasa. Ya. Ada orang yang gigih bekerja. Malam siang, sampai part time, overtime, habis time. Ya. Tapi itulah. Ya. Tak kaya juga. Allah Akbar. Susah juga sebab urusan rezeki Allah. Kita kena ingatlah mana sebab tu orang cari rezeki ni kena sentiasa rapat dengan Tuhan. Solat jaga, doa minta, istighfar banyakkan. Taubat kena ambil sebab apa? Rezeki ni Allah punya, bukan kita. Ya, kalau betul. kita pun tak ada masalah. Betul. Kerja dapat. Tapi rupa tak begitu. Jadi yang pertama, nyawa bukan urusan kita. Rezeki bukan urusan kita. Yang ketiganya, urusan kematian. Allah. Di saat kita mati, bukan urusan kita juga. Sebab bila kita meninggal dunia, kita akan masuk liang lahat. Macam mana liang lahat kita? Tak tahu. Sempit, luas, ini bukan urusan kita. Kita minta, tapi kita tahu. 3 benda ini tolong jaga. Ya. Jadi kalau begitu keadaannya Puan Laila di Rosai Batal tadi, ya, orang Sabah tu ya. Jadi maknanya, kita dalam keadaan begitu, jangan kita ambil sikap, orang kata, itu dia ada Kelantan punya istilah, dia panggil makna. Makna. Sifat makna. Cuba tulis. Tak Makna, tertulis. Tak tulis. Tak boleh tulis. Makna. Cuba tulis. Makna ni sifat. Ini orang kata orang Kelantan senyum tu. Ramai senyum tu. Ya. Makna Ustaz. Makna. Jenis makna ni jenis yang jenis buat tak tahu. Buat tak tahu. Buat tak kisah. Jangan macam tu.
Bila ada sifat buat tak kisah ini, dia akan mencacatkan kita punya perjalanan kita yang penghujungnya boleh jadi tak sempat kita nak lafazkan ucapan Astaghfirullahalazim. Allah ambil nyawa kita keadaan tak ada istighfar. Mati kita dalam keadaan tidak ada keampunan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, tolonglah balik pada Allah dengan taubat nasuha. Itulah jawapan kepada soalan Puan Laila tadi. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada anda yang nak menangguhkan taubatnya, boleh jikalau anda yang pertama tahu anda milik anda urusan nyawa, yang kedua milik anda urusan rezeki, dan yang ketiga milik anda urusan kematian. Ini mati pun tak tahu. Pernah orang sembang, Din bila mati? InsyaAllah kalau tak ada apa-apa minggu depan gamak ayah. Tak ada, orang pun tak pernah bincang tentang kematian. Jadi insyaAllah segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia Hakim, tak ada orang sebut nak mati tu. Betul. Tak ada kata ke depan, tak nak mati kalau boleh. Betul. Takut dengan mati Ustaz. Baiklah, soalan seterusnya. Romli Ali bertanya. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru. Semoga dalam rahmat Allah. Waalaikumsalam. Soalan saya, sekiranya seseorang itu tidak sempat bertaubat hingga akhir hayatnya disebabkan dosa-dosanya, kenapa Allah dan sesama manusia, kepada Allah dan sesama manusia, di manakah rohnya ditempatkan? Terima kasih. Mohon pencerahan. Cantik soalan ni. Bagi mereka yang melakukan dosa, Ustaz, tak sempat minta ampun kepada Allah, tak sempat minta ampun kepada manusia, bagaimana dengan rohnya? Di manakah ditempatkan? Okey, ini soalan yang agak menepati tajuk kita pada pagi ini. Soalan Cik Romli Ali ni, soalan yang agak masuk dalam highway tajuk kita pada pagi ini. Lain tajuk kita, iaitu taubat yang tertangguh. Ya. Jawapan saya ialah, dalam soal kita berdosa ini, terutama kalau kita dengan manusia, kita dengan orang. Ya. Banyaklah dosa dengan orang ni. Dosa kita berhutang, dosa putus hubungan ar-rahim, dosa dalam kita menipu urusan-urusan harta benda. Kita berniaga tapi menipu pelanggan. Berniaga bukan seminggu sekali, hari-hari. 7 hari, 7 harilah dia bekerja. Tapi urusannya tipu orang. Kilo kurang memanjang. Minta 2 kilo, kurang 10 gram. Minta 5 kilo, kurang setengah kilo contohnya. Pelanggan bukan seorang. Satu hari mungkin ratusan orang. Bayangkan 60-40 tahun kerja. Hari-hari. Dosa tak? Dosa. Yang dia mungkin minta ampun pada. Tapi pelanggan siapa tahu? Pelanggan tu Kak Kia, Cik Lima, Cik Mamat contohnya. Yang kita tak tahu orang tu daripada mana. Contohnya. Jadi dosa dengan orang tu untuk terbebanan. Jadi ini yang kita kata taubat yang tertangguh tadi. Jadi maknanya di situ kata para ulama, kita kena ambil keinsafan segera. Sebab dalam soal taubat kepada Allah, tuan-tuan, kita kena ingat bahawa bila berdosa dengan Allah, 3 syarat utama kena ada. Dengan orang, tambah plus 1 syarat yang lain. Dengan Allah berdosa, kita mungkin masalah solat kita terabai. Itu dosa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tak solat, itu dosa dengan Allah. Kita tak bayar zakat, dosa dengan Tuhan. Kita minta ampun Allah dengan air mata tumpah. Yang pertama, kita kena buang punca maksiat. Yang kedua, kita kena menyesal. Ketiga, kita kena berazam tak buat lagi. Itu dengan Tuhan. Tapi dengan orang tadi, dalam isu-isu seperti tersebut, contohnya orang yang berdosa dengan dalam keadaan tipu orang contohnya. Ini kata para ulama, tambah yang keempat syarat. Apa dia? An yabra'a min haqqis sahibiha. Dia kena minta maaf dengan orang dia pernah buat kesilapan tadi. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sejarah kehidupan beragama kita ni, menakutkan kita bila kita berdosa dengan orang dalam keadaan pelbagai-bagai. Contoh sebutkan tadilah, dosa kata ke orang, maki hamun orang. Kita bincang lagi lah. Tapi saya nak ambil contoh tadi, sebab saya sebut tadi, contoh kita menipu orang dalam urusan harta benda tadi. Bayangkan, macam mana kita nak buat? Ini kata taubat tertangguh. Kena usahakanlah. Jadi kalau kita mampu cari orang berkaitan yang kena tipu harta dia, contohnya kita bersama dengan dalam usaha perniagaan, kawan perniagaan kita, kita mungkin dalam lembaga pengarah yang sama, tipu orang, cacat dia kerana kita sampai dia muflis contohnya, itu kita cari dia lah. Kena menghadap dia lah. Ya Allah, aku buat dosa dengan kawan aku ni, contohnya dari hakim, saya lah menipu dia hakim. Saya kena cari dia hakim. Betul.
cari, minta maaf. Aku semasa kita buat kerja sama itu dalam tempoh sekian-sekian, aku yang telah musnahkan segala-gala, aku telah tipu engkau, aku telah buat fitnah macam-macam. Jadi kena minta kemaafan. Jadi orang tak ada. Orang tak ada, ulama bincang. Antaranya kata Imam Nawawi rahmatullahi alaihi ajma'in, kalau kita dah usaha untuk mencarinya, bahkan kalau ada keluarga sekalipun, kita tahu kalau kita pecah rahsia kejahatan kita, mungkin jadi banyak benda-benda yang tak akan baik berlaku. Contohnya, menyebabkan anak marah balik pada dia. Itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, dan apa caranya kita akan sambung sekali. Sebab cerita panjang ni. Baik, betul. Jadi kita nak sambung selepas ini. Sebelum itu kita nak berehat seketika. InsyaAllah kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami, dan terima kasih juga yang sudi menonton rancangan pada pagi ini. Teruskan menonton dan juga teruskan stay at home bagi mereka yang tiada apa-apa kerja di luar, kerana kita masih lagi dalam usaha untuk memutuskan rangkaian COVID-19 insya-Allah. Baiklah, mungkin Ustaz nak sambung sedikit Ustaz tentang tadi berkenaan dosa dengan manusia. Kan? Ya, silakan. Jadi apa yang penting tuan-tuan ialah kita nak kena usaha dengan gigih untuk menyelesaikan. Sebab dosa orang tuan tak akan terlepas. Sebab itulah kita usaha di samping kita meratap kepada Allah Azza wa Jalla di atas keinsafan. Sebab dia kata para ulama, titik insaf penting. Al-munsif itu penting. Bila kita insaf, kita tahu kesalahan kita. Allah Maha Kaya. Sebab Allah sebut Quran, Allah kata apa? Nabbi ibadi anni annal ghafur rahim. Khabar pada hamba-Ku, aku ni Tuhan Maha Pengampun, kata Allah. Aku ni Maha Pengampun. Jadi Allah buka pintu keampunan. Tapi dengan orang tadi kita kena usaha dengan gigih. Sampai tahap kita dah tak boleh dah. Usaha kita tak jumpa orang kita buat salah. Ini pada ulama sebut, dan saya rasa ini antara benda yang kita boleh terima sebagai satu pegangan kepada kita ialah kita buatlah segala pintu kebaikan. Mungkin sedekah, derma, niat kebaikan kita yang kita buat tadi untuk pahala kepada si kawan kita yang telah, mungkin dia telah pergi, telah mati contohnya. Pahala sampai. Itu cara kita nak cover balik. Namun begitu dalam bab soal hutang. Hutang, sikit sebab cerita saya tanya tentang bagaimana rohnya. Betul. Bab hutang, tuan-tuan, kena selesai dengan elok. Sebab orang yang berhutang tak selesai, maka rohnya akan tergantung sampai orang mati syahid. Perang sampai syahid. Kata Nabi, yughfaru lisyahid kullu dhanbin ila dain. Akan diampunkan dosa orang syahid, melainkan hutang. Dosa hutang tak akan diampunkan Allah SWT. Jadi ini masalah besar. Jadi saya rasa sebagai rumusannya kepada Syekh Ramli tadi, ia suatu usaha kita lakukan, sebab dosa orang ni amat terbeban. Batulah jangan cari pasal dengan orang. Kaedah saja agama mudah. Sebab kadang dia bawakan oleh Imam Nawawi, dia kata apa? Dalam hidup, carilah orang yang kita cintai, bukan musuhi. Ramaikan kawan, kecilkan musuh. Bila kita hidup, kecilkan musuh, ramai kawan, selamatlah kita. Betul. Yang tak selamat, ramai musuh, kawan tak ramai. Bila musuh ramai itu, nak tipu, nak macam-macam. Akhirnya kita akan terbeban. Kehidupan kita terbeban, kematian kita pun mungkin tak sempat minta ampun pada Allah dan tak sempat minta dengan orang. Ini kita paling takut. Wallahualam. Baiklah, tadi bila sebut tentang taubat, perlulah kita bertaubat, kita mohon ampun kepada Allah dan juga mohon ampun kepada manusia. Dan bila dosa dengan manusia ni, kena tambah satu lagi bab kata Ustaz tadi, iaitu kita minta maaf kepada orang yang telah kita lakukan dosa kepada mereka. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapakah di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dail Ustaz dan semua warga kerja TV3 dan TV9. Saya Ismail dari Sungai Buloh. Apa khabar tuan? Begini, saya ada dua soalan Ustaz. Ya, silakan. Okey, yang pertama saya tanya Ustaz,
apakah langkah-langkah utama yang harus diambil bila seseorang itu mahu bertaubat tanpa bertangguh-tangguh? Yang kedua, adakah taubat kita sudah diterima jika kita masih ragu-ragu dengan amalan harian? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail dari Sungai Buloh yang sudi buat panggilan kepada kita, bertanyakan tentang dua soalan. Yang pertama, langkah utama bila kita nak bertaubat ni Ustaz. Yang kedua iaitu berkenaan adakah taubat kita diterima jikalau kita sendiri ragu dengan amalan kita. Okey, terima kasih. Soalan Tuan Ismail daripada Sungai Buloh menarik dan berfaedah kepada kita. Sebagai saya, dia membantu saya untuk berikan satu jawapan yang tuntas bagi saya dan tuntas bagi penonton kita pada hari. Yang pertama, apakah langkah utama jika mahu kita bertaubat tanpa kita menangguhkannya? Yang pertama sekali ialah, ini saya mengambil daripada kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia kata apa? Persoalan kita dengan kematian itu yang paling utama. Sebab apa? Sebab mati adalah satu hakikat kita kena terima, menutup segala-galanya. Dia bila mati ni, tutuplah segala pintu. Pintu pekerjaan, pintu harta, pintu cinta sayang kasih, pintu keluarga. Tutuplah. Sesak kita sayang pada keluarga. Bila mati, habis. Terputuslah cinta dengan isteri. Allah Akbar. Dengan anak-anak yang ramai. Harta kita miliki, habis. Termasuklah kita dengan ibadat. Bila dah mati, subuh pun tak ada dah. Zuhur pun tak ada, Jumaat tak ada dah. Tak ada apa dah. Jadi sebab itulah dalam hubungan ini, kata Imam Al-Ghazali, letaklah kematian sebagai satu tanda aras yang utama. Sebab apa? Sebab kematian penutup segala-galanya. Jadi kalau kita ingatkan mati sepanjang masa, maka untungnya kita akan cepat bertaubat. Saya ingat kata-kata Ali radhiyallahu, Ali pernah kata, dia kata, manusia ini hanya sedar bila dah mati. Betul. Kata Ali, manusia dah sedar bila sedar. Bila dia sedar, dia mati bila sedar. Aku dah dalam kubur sekarang. Allah Akbar. Pagi tadi dengan anak-anak, semalam dengan Dek Hakim Makau Tijanai contohnya. Semalam dengan keluarga, balik kampung jumpa mak ayah. Sekarang dalam kubur. Masa tu dia mula sedar bahawa sudah tamat segala-galanya. Jadi sebab tu kata Imam Ghazali, yang pertama, letaklah kematian sebagai satu tanda aras kepada kita. Saya namakan ingat mati di KPI. Ya, betul. Key Performance Indicator. Ya. Sebab dia merupakan satu warna penting kepada kita. Kita ingatkan mati ni, tuan-tuan, menyebabkan jiwa kita mudah terasa. Betul. Aku tak akan junjung langit hingga bila-bila, tak akan pijak bumi sampai bila-bila. Allah Akbar. Jadi ini langkah pertama kita. Sampai Nabi sebut, akthiru min dhikri hadhimil ladzat, hadir pada Muslim. Ya. Banyakkan ingat benda-benda yang boleh hancurkan kelazatan hidup. Antara kematian. Itu satu. Bila ada ingatkan mati, cepat bertaubat. Yang kedua, macam mana kita bertaubat? Langkah yang utama juga ialah kita tahu bahawa selagi mana Allah buka pintu, masuk segera. Betul. Juga pandang Imam Al-Ghazali. Sebab Imam Ghazali, tuan-tuan, dia kaya dengan peringatan tasawuf. Betul. Itu yang hebat Imam Ghazali ni. Kalau kita buka kitabnya Hilumuddin, kita akan jumpa banyak benda. Kata Imam Ghazali, tuan-tuan, dia kata dalam kitabnya, dia kata cuba tengok dalam beragama, kita beragama ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala pernah tutup pintu taubat kepada kita? Tidak pernah. Allah buka malam siang kepada kita. Takdirnya, kata Imam Ghazali, Allah tutup. Tak baik 3 hari, 2 jam je tutup. Allah Akbar. Aku nak tutup taubat jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Bayang dalam 2 jam tadi, kalau ada orang meninggal masa tu, macam mana? Allah Akbar. Buat maksiat, tak ada bertaubat. Sebab Allah close kan? Close ni bahasa Jawa tak? Tutup taubat dia. Bayangkan, tapi tak begitu. Rupanya Allah buka Allah Akbar. pintu kepada kita malam siang. Allah kata apa dalam Nabi sebut Nabi kata apa? Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata kepada kita, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Allah buka tangannya untuk terima keampunan kita waktu malam dan siang. Siapa yang buat dosa malam, siang boleh bertaubat. Yang berdosa siang, malam bertaubat. Allah buka pintu kepada kita. Jadi kalau tutup pintu, ruang tak ada. Dan langkah utama kita ialah ingat Allah sentiasa
nak menanti taubat hambanya. Itu dulu langkah utama. Baik. Soalan kedua tentang taubat. Duk ragu-ragu, terima tak terima, terima tak terima. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati sekalian, kesucian hati penting. Tanqiyatul qalbi dalam istilah tasawuf ialah kita mesti ada kesucian hati. Sampai satu peringkat Nabi pernah ingatkan kepada kita, bukan soal taubat saja, hatta kita berdoa. Nabi kata apa? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Doalah kepada Allah dan yakin Allah terima doa kamu. Hadis Nabi. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Doa kepada Allah dan yakin Allah terima doa kamu. Mak Nabi minta kita ada keyakinan. Jangan ragu, jangan ada perasaan terima tak terima. Terima tak terima macam mana? Jangan ada. Kita tahu betapa Allah Maha Pemurah. Sama dengan taubat. Ya Allah, aku dah merintih kepadamu ya Allah. Pagi tadi jam 4 pagi aku dah bangkit dalam keadaan aku istighfar sampai jam subuh. Air mata tumpah. Ya Allah, Engkau Tuhan aku yang Maha Pengampun saja. Kena ada keyakinan. Jangan ada ragu-ragu. Terima tak terima. Sifat tak yakin, tuan-tuan, ini adalah satu sifat tanda lemahnya hati kita. Sebab itulah kata Al-Imam Nawawi rahmatullah, ini seorang ulama dalam bidang hadis pun dia, tasawuf pun ada. Dia kata apa? Bila ada ciri dalam hati kita perasaan syak wa sangka, itu mainan syaitan. Pak syaitan dia akan berikan kita suntikan. Apa suntikannya? Gagu-gagu. Kamu taubat, tak terima tu, tak cukup syaratnya. Tak, kita kena ada keyakinan. Sebab apa? Ganggu syaitan datang. Bila syaitan masuk dalam hati kita, menyebabkan jiwa kita akan jadi lemah. Bila lemah, tak langsung kita akan rasa taubat itu tak ada harga lagi dah. Jadi, jangan kita letak perasaan ragu. Bila tak ada keraguan, insya-Allah kita yakin Allah tu Maha Pengampun. Yang ketiganya, dalam situasi beragama ni tuan-tuan, kita kena ada satu nilai. Nilai utama dalam kita beriman, beribadat ialah istiqamah. Batulah warna kepada ibadat namanya istighfar ialah berterusan. Itu warna dia tu, bukan biru, merah, kuning. Warna kepada istighfar ialah berterusan. Malam, siang. Saya ingat saya dah sebut acap kali. Tak apalah sebab ruang-ruang TLU ni tuan-tuan kadang-kadang berulang kali. Tapi itulah ilmu. Kita acap kali ulang tak apa. Sampai ke Imam Al-Ghazali. Dua benda tolonglah tamak halaba. Dua benda tolonglah kita ada perasaan halaba sangat-sangat. Dituntut tamak Ustaz Tuntut tamak sangat. Tak cukup-cukup pagi nak, malam nak, siang nak. Yang pertama apa dia? Minum madu. Tak. Jangan tulis ya. Yang pertama ialah kita tamak dalam meraih ilmu. Allah Akbar. Tak cukup-cukup nak belajar TLU ni bukan sekali seminggu, hari-hari. Daripada hari Ahad sampai Ahad balik. Sampai kemati ya. Duduk depan TV. Ini promo lah juga ni kan. 6.30, 8.30. 2 jam, bukan 18 jam. Betul. Bukan 6 jam. Penceramah pun tak sanggup 8 jam. 2 jam pun letih lah ni. Kematu 2 jam pun letih lah. Tuan-tuan tak rasa. Kami, saya lah. 2 jam macam 5 jam dah ni. Ya. Duduk depan ilmu. Di masjid, di surau, depan televisyen, dengar program. Tak cukup-cukup. Hari-hari. Yang kedua, kita tamak dengan keampunan Allah Azza wa Jalla. Al-Maghfirah. Ini dua benda kata Imam Ghazali. Tolonglah ada tamak halaba dalam hati. Ilmu tak cukup-cukup. Yang kedua, keampunan Allah yang tak cukup-cukup. Pagi, malam, siang, dini hari, senja. Istighfar berpanjangan. Tak buat dosa pun istighfar. Apalagi kalau buat dosa. Lagilah kena ampun. Minta ampun. Wallahualam. Kita selalu dengar jangan tamak. Tapi ini dua perkara yang boleh kita tamak, iaitu yang pertama meraih ilmu dan yang kedua keampunan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika, insya-Allah kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang taubat yang tertangguh bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Jadi kepada anda yang ada soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1888 1677 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan anda yang menonton melalui Facebook, kalau boleh tekanlah butang suka, komen dan kongsi apa yang kita bicarakan pada pagi ini. Baiklah, kita ada seorang pemanggil. Assalamualaikum, siapakah di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Ruslan Muhammad. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Alhamdulillah saya sihat. Dai Ustaz sihat ya? Alhamdulillah, syukur. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz ada menyebut tadi mengenai hubungan kita ya, hubungan hablum minallah, hablum minan nas. Jadi hablum minallah tadi mungkinlah kita boleh mohon terus dengan dia Ustaz. Direct mohon keampunan kalau kita melakukan kesilapan. Soalannya hablum minan nas ni sama manusia ini. Kadang-kadang kita ni menyinggung perasaan orang bukan melalui mulut, melalui jari jemari pun kita boleh menyinggung perasaan orang, memfitnah orang, mengadu domba dan sebagainya Ustaz. Jadi soalan saya Ustaz, bila kita dah menyinggung seluruh dunia Ustaz, seluruh Malaysia tersinggung dengan apa yang kita buat, ini yang masalah macam mana kita nak mohon maaf. Sedangkan Ustaz kata tadi syarat ialah apabila kita menyinggung menyakiti hati orang, kita kena mohon maaf dulu. Jadi baru boleh kita bertaubat. Jadi masalahnya bukan kita tak nak bertaubat, tapi nak mohon maaf tu terlalu ramai Ustaz. Betul. Di mana dia duduk, kita pun tak tahu nak jumpa dia macam mana Ustaz. Jadi nak mohon maaf dengan dia. Jadi soalannya sekarang, apakah boleh kita sekiranya kita meninggal Ustaz dan tak sempat untuk mohon maaf, apakah akan keadaan kita di alam barzah nanti kelak? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar kita, pemanggil setia hujung nyawa kita Ustaz. Cantik soalan ni. Soalan ni dia berbentuk realiti masyarakat hari ni. Mungkin nampak dia ni pendiam, bagus dia ni, senyap, tak banyak cakap, tapi tangan dia begitu, macam undi pula, laju Ustaz. Jadi dan bila media sosial ni orang kata ramai yang tengok, ramai yang melihat dan terasa. Jadi bagaimana Ustaz? Ialah soalan Cik Umar Abdul Majid ni soalan yang semasa. Dan betul, dalam kita beragama ni, kita kena dua ikatan yang boleh memberikan kita kekuatan, iaitu hablum minallah, ikatan dengan Allah Azza wa Jalla, dengan ibadat yang lengkap, ibadat yang sempurna, ketundukan yang kita tunaikan. Solat, sembahyang, sedekah, derma, zakat, Quran dibaca, tasbih, tahmid, dengan qiyam tahajud kita tunaikan. Itu dengan Allah Azza wa Jalla. Letih macam mana pun itulah kewajipan kita. Yang kedua, hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Membabitkan kita dengan keluarga, kita dengan teman taulan, kita dengan adik-beradik, kita dengan rakan sepejabat, rakan setamban, rakan semasjid, bahkan dengan orang awam yang kita kenal tak kenal. Jadi kadang-kadang cabaran kita yang kita paling takut ialah dengan orang tadi. Dengan Allah, saya sebutkan tadi, kita buat dosa, kita lewat solat, terlepas satu waktu kerana kita sibuk, kita meratap terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menangis, tak berhenti kan. Kita tak baca Quran dah setahun contohnya, kita dah gagal dia baca Quran, kita belajar, kita baca, selesai. Maksudnya kita kembali. Tapi dengan orang ni, satulah saya fikir, betul kata-kata setengah orang, dia kata apa? Jangan terlajak bicara daripada iman. Allah. Sebab kita terlajak bicara ni tuan-tuan, payah kita nol balik. Iman, kita tak takut bila iman ada iman pandu kita. Iman pandu. Iman akan kenalkan kita. Ini hitam, ini putih. Ini dosa, ini maksiat. Iman macam tu. Sifat iman macam tu. Iman dia akan kenal kita. Dosa tu. Itu kebaikan. Itu ke syurga. Itu pahala. Itu maksiat. Ke neraka. Iman macam tu. Sebab kalau kita terlajak kata-kata, hambur kata-kata yang tak betul, nak tarik balik bukan mudah. Satulah, jangan terlajak iman, jangan terlajak kata daripada iman. Biar iman ada. Tapi kalau kata-kata payah. Orang Melayu berkatakan, terlajak perahu boleh diundur. Tapi saya rasa payah juga. Mana-mana pun bukan mudah. Tapi boleh terima lah kot. Terlajak kata-kata buruk padahnya. Betul. Maka dalam hal ini, tuan-tuan sekalian, Cik Umar yang saya kasihi dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian, satu dalam hukum beragama kita, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang Nabi sebut tentang bahayanya kita menggunakan lisan lidah kita dan benda-benda yang membinasakan kita. Al-ghibah,
Ya. mencela, mengumpat, mengeji an-namimah contohnya. An-namimah ni maknanya suka mencela, suka namimah apa dia? Maksudnya benda yang sifatnya suka bercakap benda yang bohong, palsu, dusta, itu namimah lah tu je. Buat benda cerita pelik. Kata Nabi, la yadkhul jannah, apa ni, orang yang takkan syurga orang yang namimah ni. An-namaim. Jadi dalam hal ini jawapan saya kepada Cik Umar mudah saja. Saya mudahkan sebab jawapan tu payah tapi saya permudahkan. Ya. Satu, dalam hubungan keimanan dengan agama ni tuan-tuan, kita kena letak dua perkara. Yang pertama ialah kita bimbang dosa kita ada pun tak termampu kita pikul. Macam mana pikul dosa orang lain? Dosa kita pun tak termampu kita nak pikul, tuan-tuan. Macam mana dosa dengan orang? 100 orang kita bersalah dengan mereka. 10 orang kita salah dengan kawan sepejabat. Beratus orang kita buat maksiat pada mereka. Dengan namimah, dengan celaan, dengan kata, dengan mencela, mengeji hasan dengki. Letak dalam diri kita, aku tak mampu nak pikul dosa orang. Dosa aku pun tak termampu. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah, kita ingat begini. Betapa kalau kita dalam keadaan tidak sempat mohon ampun, mohon maaf pada orang lain, maknanya perjalanan kita untuk sampai ke destinasi mahsyar kita akan disusahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makna kata mudahnya dalam bahasa mudah saya ialah, yang susah bukan kerana orang. Kerana kita cari pasal untuk kita susahkan. Betul. Macam contoh macam ni lah tuan-tuan. Kita tahu jalan tu jam. Jalan jam dah tahu dah. Dekat pasal Wiz kata merah saja 6 km. Pergi juga. Redah juga. Redah juga. Itu namanya bangang dan apa lagi. Susahlah kan. Dah tahu jalan tu jam, kita akan pilih jalan yang tidak jam. Betul. Jangan macam kita bimbang. Kalau aku dengan orangnya bermasalah, ya Allah, macam mana jalan aku di padang mahsyar nanti? Susahnya aku, jadi kita pilih jalan selamat kita. Akhirnya penjasok kita tidak cakap tentang hal orang, tak cakap tentang orang yang kita tak cakap. Jangan buat cerita-cerita yang palsu, yang dusta, fitnah, kata-kata yang jahat, kita keluar dari kehidupan kita. Yeah. Dari kita ialah cakap benda yang elok. Cakap benda yang dianggap sebagai baik kepada kita, kepada orang lain. Itulah jalan selamat kita. Dan kita kena, tuan-tuan, dosa dengan orang ni, kalau dosa dengan seorang, boleh tahan juga kita boleh bertemu jumpa. Kalau dengan beratus orang macam tadi, lagi sekarang Ustaz sekarang ni. Sekarang pula zaman viral. Betul. Qil wa qal. Bahasa Arab ada tu nak hari. betul. Dia akhir orang tanya, ada dalam Quran, dalam Nabi sebut tentang viral ada. Sebab Nabi sebut, kata Nabi kata kepada kita, aku larang 3 perkara. Ya. Akrahu lakum salatan. Salah satu Nabi larang ialah qil wa qal. Allah. Mana apa? Viral. Dia nak viral saja. Kata orang ni, kata orang tu, sebarkan benda palsu. Ini dikatakan sebagai qil wal qal. Nabi larang kepada kita. Wallahu a'lam. Lagi zaman sekarang orang suka viral yang buruk-buruk Ustaz. Kalau yang baik-baik ni, orang lambat sikit buat viral ni. Sebab itu kalau boleh hati-hati. Dengki dendam yang tak habis tu. Ya, betul. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Saya agak tertarik dengan soalan seterusnya yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook juga. Mar WKN bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah punca utama manusia sering menangguh ibadat taubat walaupun sedar selalu melakukan dosa? Adakah taubat ada waktu batasannya? Kita selalu dengar ayat-ayat ini. Sesiapa yang mensia-siakan masa, bermakna dia mensia-siakan kehidupannya dan menghabiskan sebahagian daripada nyawanya tanpa mendapat sebarang manfaat. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Betul juga apa yang disampaikan oleh MWKN. Ada orang dia ingat taubat ni macam ada masa dia. Okey, tua baru kau taubat. Muda tak perlu, kan? Seakan-akan taubat ni ada batasannya. Bagaimana Ustaz? Puan Mar ya. Ya. Sebab itulah kita dalam hubungan agama di iman kita ini, kita kena tengok tentang nilai umur dan usia kita. Satu ketika sahabat tanya Nabi SAW tentang hal usia umur ini. Ini nampak cerdiklah sahabat ni. Sahabat ni tu orang cerdik, mereka ni orang bijak dan cerdik. Tanya Nabi tentang usia. Ya Rasulullah, siapa yang paling baik di kalangan kami? Ya. Jawab Nabi, man tala umruhu fahasuna islamuh atau fahasuna amaluh.
Kata Nabi, orang terbaik ialah orang yang Allah beri umur kepadanya, eloklah amal ibadatnya. Sahabat tak puas hati. Tanya lagi, Ya Rasulullah, siapa orang paling buruk kalangan kami? Syar yang paling buruk kalangan kami. Jawab Nabi, man tala umruhu fasa'a amaluh. Yang paling buruk antara kamu orang yang Allah beri usia, jahat pula amal ibadatnya. Buruk pula dia punya akhlaknya. Jadi Puan Mar, di sini menurut pada kita, Nabi beri peringatan kepada kita. Jadi bila kita faham tentang usia umur kita ini bukan milik mutlak kita secara total, maka kita tak akan merugikan nilai waktu usia umur kita. Makna mudah katanya ialah kita guna sebaik mungkin. Kalau aku ada usia yang begini sihat walafiat, ialah umur dalam 40-50-an. Sihat lagi lah kan. Walaupun tidaklah umur 20-an, 30-an sihat. Aku, ya Allah, kalau aku ada kemampuan umur macam ni, ini masa aku nak istighfar banyak-banyak, nak taubat, nak menang kepada Allah. Tapi kalau nanti umur 70-an, 80-an, minta maaf kepada kawan sahabat kita, ayah-ayah kita umur 80-an, masa tu kita dah kehilangan segala-galanya. Nak bangkit solat pun tak mampu, nak ke masjid pun tak dapat, nak bangun diri pun tak mampu, nak baca Quran lama tak mampu. Sebab kita umur dah lanjut, dah kelihatan. Jadi ketika itu orang yang bijak ialah dia ambil kesempatan untuk tunaikan hak ibadatnya dalam kesempatan masa umur yang masih kuat. Sebab itulah pintu taubat ini kita jangan tunggu masa tua. Taubat ini pintunya semasa kita masih muda. Sebab tu falsafah orang sekarang ni tak betul. Apa dia? Waktu mudanya sekali. Ya, jadi waktu muda kita enjoy lah. Betul. Muda. Betul. Tak betul. Yang betulnya ialah hidup hanya sekali. Betul Ustaz, betul. Setuju. Bukan waktu usia muda. Hidup hanya sekali. Maksud sekali ni ialah di atas bumi lah. Akhirat jangan cerita. Sebab tempoh di atas bumi kita tak lama. 60-an, 70-an, 80-an, 90-an umur. 60-an. Hidup hanya sekali. Jadi kalau kita gunakan hidup hanya sekali sebagai satu ruang masa untuk kita kembali kepada Allah atau dosa-dosa kita, taubat istighfar, kita akan kerugian selama-lamanya. Sesal tak akan sudah. Penghujungnya, kita akan nikmati kehidupan yang sejahtera. Betul, apalagi saat kita meninggal, pintu kampun Allah tak buka kepada kita. Wallahu alam. Betul, kita selalu dengar yang orang kata muda hanya sekali. Betul juga kan, tapi bila kita fikir balik, saya agak tertarik dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi. Hidup juga hanya sekali. Wording itu betul. Betul. Memang muda sekali ya. Saya pernah menikmati muda 20-an, 30-an. Pernah muda Ustaz. Sekarang pun baru muda lagi kan. Betul. Tapi pernah menikmati umur 20-an. Ya betul. Tapi hakikatnya hidup hanya sekali, bukan muda hanya sekali. Betul Ustaz. Baiklah, kita nak raikan soalan seterusnya. Kamarul Hizam Jaafar. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru, semoga sentiasa di dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah kaitan dengan kenapa Allah masih hidupkan aku hari ini? Jawapan Imam Ghazali, kerana dosaku terlalu banyak dan Allah masih izinkan aku untuk bertaubat dengan taubat yang tertangguh. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Kamarul atas soalan. #biar tahu jangan keliru Ustaz. Cantik dikeluarkan satu kenyataan. Mungkin Ustaz boleh jelaskan. Yang pertama, terima kasihlah pada saudara Kamarul. Saya sendiri tak bertemu lagi dengan kata-kata ini walaupun saya banyak baca kitab Imam Al-Ghazali, tapi kita tak nafikan mungkin ada sebab kata-kata ini ada kemunasabahannya. Betul. Bukan kemurukan Sarawaknya ya. Ada kemunasabahannya kerana katalah kata Imam Ghazali kata apa? Kenapa Allah masih hidupkan aku sampai hari ini? Kata Imam Ghazali, kerana dosaku terlalu banyak dan Allah masih izin pada aku untuk bertaubat. Saya mengambil kata sebagai satu rumusan. Saya nak kata Imam Ghazali kata, saya tak beranilah, tapi kata-kata munasabah. Pertama sekali, dia begini. Kata-kata ini satu kata motivasi sebenarnya. Kata-kata yang sifat tasyyi'iyah, kata-kata semangat motivasi. Sebab apa? Sebab Allah SWT dia ni Tuhan yang maha mengatur kehidupan kita. Sebab bila Allah sebut dalam Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, surah Al-Mu'minun. Allah tanya kita, kamu hidup ini percuma, kata Allah. Jangan sangka percuma. Semasa satu hari kamu akan balik kepada aku. Tempoh kita balik kepada Allah bila kita tak tahu. Sampai umur 50-an ke, 60 ke, 70 Allah. Ataupun kurang lagi, 20-an dah tak ada dah. Tak ada beranak, tak ada menikah pun dah tak ada. Allah. Jadi bila mana Allah berikan kita usia agak panjang, maka jawapan pertama ialah syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Aku dah masuk 55 contohnya. Ada kawan aku sekelas, sekolah yang sama,
classmate lah dalam bahasa mudahnya. Belajar bersama, dia meninggal umur 50. Kawan tu pula 45 dah meninggal. Aku 55 masih ada lagi. Jadi orang beriman tu dia akan kata apa? Alhamdulillah, maknanya Allah nak ketuk pintu hati aku ni. Mungkin atas dosa aku selama ni, dosa lewat sembahyang, dosa kata ke orang, dosa fitnah orang, dosa tak jaga ibadat, dosa menipu orang. Timbul keinsapan, timbul. Masa itu, kata ulama, timbullah perasaan syukur pada Allah Azza wa Jalla. Jangan syukur saja. Aku 55 sihat lagi, tengok ni penyakit tak ada. Tak, syukur begitu tak cukup. Syukur kita ialah dengan insaf. Ya Allah, Engkau beri aku umur 55 usia, inilah masa aku nak tambahkan ilmu. Tambahkan ibadah. Jadi Imam Ghazali kata, kalau itu Imam Ghazali, ada benarnya. Betul. Dengan sebab dosa tu banyak, Allah panjang usia sebab kita nak diberi untuk bertaubat. Jadi kalau orang tu faham, harga umurnya Allah panjang kerana tujuan yang baik, positif, dia tidak akan lepas peluang itu. Makin nak belajar, makin nak mengaji. Kita tidak nak umur 60, surau pun tak datang. Allah Akbar. Umur 65, masjid pun tak pergi. Umur dah 70, Quran pun tak nak baca lagi. Umur dah 80, ibadat tak jaga. Kita tak nak macam tu. Kita nak dengan usia kita meningkat, kita makin dapat dekat. Walaupun orang kata, ada orang kata, kadang-kadang tak masyarakat ni, mulut manusia ni kadang-kadang payah nak jaga. Itulah umur 50, umur dah 70 baru nak ke masjid. Dulu tak datang. Sebenarnya kita je kata macam kat orang. Patut kita syukur banyak-banyak, mudah kita dapat sampai usia macam dia. Betul. Makna bila dia berubah umur 70, kita sebut, Alhamdulillah, dia telah sampai tahap usia begitu, Allah rezeki pada dia. Syukur. Ni kita ni jadi mulut yang tak ada insurans ni, syukur kata orang. Dulu muda dulu memang tak sembahyang, sekarang 60, jadi Tok Bilal pula. Itu tanda hati kita rosak. Jiwa kita mati. Orang hati bersih, dia akan kata apa? Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Terutama kalau mereka itu siapa? Ayah mak kita. Betul. Ayah kita umur 80, mengaji Quran tak berhenti. Alhamdulillah, patut syukur banyak-banyak. Sama mungkin ayah kita umur 50 dulu, umur 40 dia mungkin tak mengaji. Betul. Kita ada sifat yang lebih positif, bukan negatif. Wallahu a'lam. Baiklah, jadi kita gunakan usia kita yang panjang ini untuk kita tambahkan pahala dan kita kurangkan dosa, insya-Allah. Baiklah, kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, insya-Allah Tanyalah Ustaz akan berakhir di TV3 di sini, tetapi teruskan menonton rancangan siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang mengerunkan. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Saya ucapkan tahniah kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami, dan saya juga nak ucapkan tahniah kepada anda yang stay at home. Teruskan duduk di rumah kalau tiada apa-apa kerja, dan teruskan hashtag kita jaga kita kerana kita masih lagi belum menang. Baiklah, bila sebut tentang tajuk kita pada hari ini, taubat yang tertangguh. Ada orang pada hari ini dia ni rajin beribadah, Ustaz. Rajin beribadah, subhanallah, pengurusi masjid, tetapi hubungan dengan keluarga, adik-beradik tidak dijaga. Jadi bagaimana? Mungkin Ustaz ada sedikit pencerahan. Sesuai dengan tajuk kita dari Hakim, iaitulah taubat yang tertangguh. Manusia ini bila dia cuba untuk beribadah dalam konteks ibadah namanya taubat tadi, Allah terima. Peluang itu, peluang dia masuk bila-bila masa. Malam, siang, pagi, petang. Sebab sifat Allah itu maha pengampun. Sampai Allah sebut Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun dalam surah An-Nur. Wahai orang beriman, taubat kepada Allah Tuhan kamu, kamu akan beruntung berjaya. Soalnya sekarang ialah taubat itu Allah terima, tapi tertangguh akhirnya. Kenapa tertangguh? Sebab dia ada masalah dengan hablum minanas tadi. Dengan beradik tak selesai, hubungan saudaraannya, berputus kasih dan sayang dengan adik beradik, berputus kasih sayang dengan abang kandung, adik kandung, dengan ayah mak sendiri kadang-kadang. Dia hakim ya. Ya, betul. Jadi ini di antara kerencatan yang tak patut berlaku. Sebab apa? Sebab kata Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, sebenarnya dalam konteks kehidupan beragama kita kena selaraskan antara hablum minallah dengan hablum minas. Arti bila kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, Allah buka pintu keampunan, masa yang sama kita kena selesaikan isu kita dengan manusia. Betul. Ini kata Nawawi dalam satu kata-kata beliau. Saya sebut tuan sebab ada catatan. Ya. Kalau kita bila minta ampun, kita kena selaraskan 3 perkara. Yang pertama, kita mohon ampun dengan penuh keinsafan. Air mata tumpah, perintihan kita lakukan. Yang kedua ialah kita mohon ampun dengan penyesalan. Dosa kita tak akan buat lagi. Yang ketiganya ialah kalau ada kita dengan manusia, selesaikan. Menunjuk kepada kita bagaimana seorang itu bila minta ampun kepada Allah, tiba-tiba adik-beradik tak selesai hubungan. Ya, betul. Dia kena selesaikan. Selagi mana tak selesai, kita bimbang. Dia masuk dalam kalangan manusia, kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'un. Dia tak akan ke syurga sebab putuskan hubungan ar-rahim. Menunjukkan ancaman kepada kita. Dia tak cukup ampun saja kepada Allah, kecuali kita minta maaf. Jadi tuan-tuan, kekuatan kita ialah mesti kita cari jalan. Ya Allah, aku dah minta ampun pada Ya Allah, aku nak mohon ampun minta pada orang lain. Betul. Jangan sombonglah. Sebab saya ingat soalan pertama tadi, mula-mula tadi, ada orang yang angkuh. Kan tadi kan? Siapa tanya? Izzadara, ya. Betul. Ada orang angkuh, sombong, payah tegur. Ini masalah kita. Dia rasa dia betul dah. Tak betul sebenarnya. Sebab manusia ini mesti dilembutkan hati dengan cara mana? Diberi teguran. Kau ni dengan adik-beradik tak baik kan? Allah, tak boleh macam tu. Kalau kita ada keinsafan, betul lah aku adik-beradik tak baik, hubungan putus. Ya Allah, segera kita minta maaf daripada adik-beradik kita. Contoh. Yang kedua tuan-tuan, dalam hubungan adik-beradik, sebab saya penting dalam hubungan rahim, bukan adik-beradik saja. Hubungan rahim ni masuk jiran tetangga kita. So, Nabi pernah bersaud, Nabi kata apa? Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsalu fi athri falisrahmahu. Dalam hadis daripada Imam Anas bin Malik Al-Bukhari. Kata Nabi, siapa yang nak dia dapat rezeki yang baik, Allah berikan rezeki yang baik dalam hidupnya, bahkan umurnya berkat, jasadnya kuat, termasuk dah dapat kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi sebut, tolonglah jaga hubungan ar-rahim. Ampun perlu kita minta. Yang keduanya adalah kita minta kemaafan pada manusia kita bersalah dengannya. Adik-beradik ke, teman taulah, rakan tahu. Ini barulah doa-doa, barulah kita taubat kita tidak tersekat, tak tertangguh. Kalau tidak tertangguhlah. Wal'iyadzubillah. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Maknanya dalam kehidupan kita ini wajib jaga 2 hubungan. Yang pertama hablum minallah dan yang kedua hablum minannas. Dan hari ini Ustaz, ialah ramai orang melakukan dosa dan ada orang bertanya, adakah cukup dengan istighfar, cukup dengan bertahajud? Seperti yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Noriyah Sarwi bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru, semoga dalam rahmat Allah. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah hanya dengan sentiasa beristighfar tanpa menunaikan solat taubat itu sudah dikira taubat atau insaf? Hanya selalu melakukan solat tahajud. Mohon pencerahan Ustaz dan Da'i. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Noriyah Sarwi atas soalan. Bagaimana Ustaz? Dia begini, kaedah agama ni mudah sebenarnya, tidak susah. Ya. Yang penting adalah kita punya penerusan. Ya. Dalam merintih ampun, dalam mohon keampunan, kita merintih kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan istighfar yang kita kumandang, dengan taubat yang kita lakukan, dengan solat taubat kita lakukan. Yang penting berterusan. Ya. Kalau kita berterusan demikian, sampai satu ketika, akhirnya Allah panggil kita. Ya. Tiba-tiba Allah ambil nyawa kita. Tapi kita telah minta ampun, istighfar tak putus. Itulah jalan kemenangan kepada kita. Yang kita tidak nak ialah orang yang terhenti. Allah. Terhenti. Cut di jalannya, cut maksud putus jalannya dalam keadaan tidak minta ampun.
Sebab itulah istiqamah. Sebab itulah warna kepada kita beribadah istiqamah. Saya ingat kata-kata Imam Nawawi, dia kata apa? Kunci kepada ibadah ialah istiqamah. Kunci ibadah istiqamah. Apa ibadat namanya sedekah ke, derma ke, zikir ke, taubat ke? Kunci istiqamah. Bila kita istiqamah, amal kita, insya-Allah itulah kemenangan. Jadi kalau taubat kita dah buat malam siang istighfar, itulah jalan kemenangan pada kita. Yang penting jangan terhenti, jangan berhenti. Teruskanlah. Sebab tu dalam satu ayat bila Allah sebut kepada kita di antara kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Di mana Allah nak ajak kita supaya terus berterusan. Taubat nasuha dengan hati yang luhur, dengan hati yang tulus dan mulus, dengan sepenuh keinsafan kepada Allah kita mohon, insya-Allah. Betul. Hari ini apa yang susah untuk kita lakukan ialah istiqamah, Ustaz, berterusan dalam amalan kita. Ya, sebab itulah istiqamah ni kalau ikut kepada para ulama kita juga, dia kata apa? Dia merupakan satu benda kita kena latih. Betul. Sikit-sikit. Istiqamah dengan makna ni, kita tak perlu buat banyak, kita sikit-sikit. Betul. Baca Quran contohnya. Kemampuan kita mampu 1 juzuk, 10 ayat, tapi berterusan. Betul, bagus. Tak boleh sedekah sampai 100 RM1 berterusan. Betul. Jadi kita kena ada. Dia kena latih. Ya. So, kalau kita tak latih istiqamah, dia tak akan datang. Betul. Jadi kalau kita latih dia akan jadi pakaian kita, menjadi amalan harian kita. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Jadi itulah benda yang boleh kita lakukan, iaitu berlatih dan teruskan. Kalau kita sedekah RM2, tak apa, teruskan. Yang penting supaya apa? Istiqamah dalam amalan kita, insya-Allah. Baik, Ada Ustaz. hadis Nabi bersabda, ahabbul a'mali 'indallah adwamuha wa in qalla. Amalan Allah paling suka yang berdosa walaupun sikit. Berterusan walaupun sikit. Allah paling suka pada kita. Betul, Ustaz. Baiklah, Ustaz. Terima kasih atas pencerahan. Baiklah, senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut juga tentang tajuk kita pada hari ini kan, ialah tadi Ustaz bincangkan tentang hubungan dengan manusia. Hari ini ada orang yang kita viral baru-baru ni tentang skema, Ustaz. Tapi sebelum kita nak jawab tentang soalan yang saya ajukan ini, kita berehat seketika. InsyaAllah kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Pejam celik kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Moga-moga apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita semua memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Baiklah, tadi saya ada ajukan soalan tentang hari ini, Ustaz. Baru ni viral tentang seorang skamer lah, golongan skamer ini yang orang kata mengambil harta orang lain. Jadi bagaimana taubat mereka ni, Ustaz? Mungkin Ustaz boleh jelaskan, silakan. Yang pertama sekali, Hakim, dalam kita mencari sebuah kehidupan yang bermanfaat demi keselamatan dalam kehidupan beragama sampai akhirat, kita mestilah cari harta yang halal, kerja halal. Budaya skema ni kita boleh sebut dalam bahasa mudah budaya yang kotor, keji dan maksiat. Itu biasa. Sebab bila sebut skema ni ada unsur penipuan, unsur penindasan, unsur kezaliman. Itulah skema dalam bentuk apa sekalipun. Bila ada unsur kezaliman, kemaksiatan, kejahatan, ia adalah dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Pasti harta tidak halal. Satu sen tidak halal, apalagi jutaan ringgit. Apalagi melibatkan orang Islam. Apalagi orang Islam terlibat. Ini kita anggap satu perkara yang kita kena jauh. Sebab apa? Babitkan soal rumah tangga, soal makan minum anak isteri, soal kita dengan keberkatan hidup. Jadi bagi saya,
Orang macam ni, kita bimbang taubatnya tertangguh. Allah Akbar. So apa dia babitkan tentang orang? Skema sampai peringkat anunya orang. Ya. Anunya manusia ramai. Bukan sikit, banyak. Bukan seorang, ratus orang contohnya. Bayangkan kalau anda begitu hidupnya, dalam suasana anda cari harta demikian, di atas dasar apa anda kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Orang tu mungkin dah mati, orang kita dah pergi lama dah meninggal dunia entah ke mana-mana, kita tanggung apa lagi? Sedang harta kita dapat daripada duit jutaan, ratusan ribu. Sebab itulah maka dalam agama, ini satu jinayah yang amat dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang kedua dia hakim. Bila sampai tahap itulah keadaan kita. Kita paling takut juga sebab dia babitkan soal kita dan masa depan akhirat kita. Dalam satu wawancara 31 hari bulan yang lepas, 2 hari yang lepas, mengikut Datuk Nazim Johan, dia itu ketua aktivis PPIM. Dia buat satu announcement dalam paper, dalam media cetak elektronik. Dia kata apa? Ada peguam sekongkol dengan ahlul pindah aset peminjam. Maknanya peguam-peguam kita ni, kalau dia orang Islam, dia telah sekongkol dengan usaha kejahatan. Aset peminjam daripada harta benda, rumah kediaman, mungkin asetnya harta, kenderaan, contohnya rumah kediaman, sekian-sekian banyak. Tiba-tiba pindah begitu rupa. Siapa yang sekongkol? Peguam-peguam ni. Maka tuan-tuan, minta maaf saya sebut kepada tuan-tuan yang terlibat ini, taubat anda terhenti di jalanan, ini namakan taubat yang tertangguh. Pada Allah kita minta ampun, ya. Tapi dengan orang kita anunyai, satu, jangan sampai tahap kita ini menjadi manusia dayus kepada orang lain sehingga peringkat kita cari dosa kering. Jadi ini di antara jenayah yang tidak memberi keuntungan kepada kita. Satulah tuan-tuan, istighfar kepada Allah. Satu hal, minta ampun kepada Allah satu perkara, kemudian minta maaf dengan orang satu perkara yang lain. Jadi kita kena ingat, ini bukan satu akhlak yang bijak kalau kita nak kehidupan kita sejahtera di alam mahsyar, apalagi di alam barzakh lagi. Ya, betul. Kita nak keluar alam kubur kita bercahaya bukan sempit. Kubur kita bercahaya bukan sempit. Kubur yang penuh dengan kebaikan, seolah macam syurga, bukan sempit macam neraka. Jadi semua ini peringatan kepada saya dan tuan-tuan, sebab kita tidak taubat kita, taubat yang tertangguh. Kerana kita ada masalah dengan orang ramai. Jadi cukup-cukuplah. Ya Ustaz, Ustaz nak cari harta, makan minum susah. Kita dahulukan kebaikan, tolak ke tepi kebatilan. Ini falsafah. Dahulukan kebenaran, tolak kebatilan. Dahulukan pahala, tolak kemaksiatan. Ini adalah langkah bijak orang. Dari orang macam tu. Tapi kalau dari kita sebaliknya, dahulu kejahatan, tolak kebaikan, ini dari orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Semoga kita semua dijauhkan daripada golongan yang taubatnya tertangguh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya fikir ada satu soalan yang menarik untuk kita ketengahkan. Soalan dari Muhammad Izudain. Assalamualaikum Ustaz Roslan, Da'i Hakim, kru TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Soalan saya, setiap hari kita sebagai manusia biasa tidak terlepas dari melakukan kesilapan. Jika mungkin dosa besar itu dapat dihindari, dosa kecil sentiasa berlaku sama ada secara sedar atau tidak. Boleh Ustaz kongsikan bilakah waktu terbaik untuk melakukan taubat sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar taubat tersebut tidak tertangguh lagi? Mohon pencerahan Ustaz. Pasimah, Kelantan. Terima kasih Muhammad Izudain dari Pasimah, Kelantan. Bacaan tepat Izudain. Terima kasihlah. Saya baca Izudain lah mudah-mudahan. Dia cantik. Izuddin bagi satu ringkasan mudah kepada kita bahawa dosa ini dekat dengan kita. Betul Ustaz. Tak dosa besar, kecil. Dan kita diajar Nabi betul-betullah titik kesafuan kita. Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Tiap anak Adam itu ada buat silap. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang silap, orang yang segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam hubungan agama tuan-tuan, jangan biarkan dosa itu melekat dan melekit dalam hati jantung kita. Jangan biar. Betul kita ibarat macam gelas saya pegang sekarang ni, nampak kotoran kita bersihkan. Sebab apa? Kita nak minum. Betul. Tapi kalau gelas kita biarkan ada kotoran hitam belah dalamnya, luar pun melekit dengan macam-macam, tak gambar. Tapi kita bersihkannya, kita boleh masukkan bukan air mineral saja. Air teh tarik pun boleh masuk. Fresh orange boleh masuk. Pagi-pagi tak sebut pula saja nak saja nak bagi semangat dia. Breakfast pagi ni.
Jadi itulah kita. Jadi kalau kita jadikan hati ini bersih, dia berdosa, mudah masuk ilmu, mudah masuk dengan terustaz 3 jam pun tak apa. Bukan 2 jam. 3 jam pun redha dan sanggup. 6.30, 9.30 baru habis contohnya. So apa? Sebab jiwanya telah bersih, tenang. Baik. Dalam situasi tadi, ada kemungkinan kita buat silap. Ya. Bilakah masa kita nak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Saya nak ambil setelah hari Nabi cukup. Ya. Hari ini tuan-tuan, kita ambil pegang kepada kita. Nabi kata apa? Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Daripada hadis Imam Muslim. Siapa yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum matahari naik belah barat, Allah akan pasti terima taubatnya. Jadi hari ini makna buka peluang bagi kita. Setiap masa, waktu, pagi, petang, siang, malam, mana lokasi kita berada. Dalam rumah, luar rumah, di masjid surau, di mana pada satu jalanan. Ustaz tengah mandu, macam mana? Istighfar banyak-banyak. 1 jam memandu, istighfar mungkin dapat 2,000 contohnya. Allah Akbar. Maknanya itulah peluang keemasan kita. Yang kita tidak, tuan-tuan Izzuddin, kita stop. Kita hentikan apa yang Allah nak beri kepada kita. Orang tak cerdik namanya. Kalau orang nak bagi hadiah, tiba tolak. Allah Akbar. Tak cerdik. Katalah da'i Bagi hadiah. bagi hadiah. Ustaz, saya nak berikan sebotol madu kepada Ustaz contohnya. Ya, bukan bermadu. Madu, ya, jangan bawa. Ustaz, hadiahkan madu. Saya kata apa? Tak payahlah. Itu namanya bodoh saya. Saya kata, terima kasih. Sebotol. 3 botol tak boleh ke? Minta lebih lagi. Sebab Allah bila beri kita kebaikan, Allah bukan beri sekali. Allah beri puluhan kali ganda. Sebab itu kebaikan kita tuan-tuan, Allah gandakan. Sampai 700 dha'fin. 700 kali ganda. Jadi, kita ambil peluang bila-bila masa sebab Allah itu Maha Kaya dan Pemurah dengan pintu kerahmatan, keampunan kepada kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, kita sudah rongkaikan berkenaan dengan ciri-ciri orang yang taubatnya tertangguh. Kita sudah bicarakan bagaimana nak bertaubat. Kali ini kita nak tahu juga apakah tanda-tanda taubat diterima. Seperti mana yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Liz Kaiman, mungkin gitulah sebutnya ya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Semoga sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam. Apakah tanda-tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat seseorang hamba-Nya? Mohon pencerahan. Syukran jazilan. Terima kasih Liz Kaiman. Saya anggap ini soalan terakhir ni. Nampak jam pun dah akhir ni. Ya betul. Saya nak ringkaskan. Saya ingat mungkin ini masuk dalam kerangka rumusan. Sebab soalan Liz Kaiman ni saya rasa macam soalan yang merumuskan perbincangan kita. Apakah tanda-tanda ataupun saya namakan apakah kesan-kesan kebaikan daripada taubat ini? Menarik Ustaz. Ada 8. Yang pertama, orang yang bertaubat, segera bertaubat, tak menangguh taubat, orang akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Pertama, orang tu Allah makin sayang, cinta. Sebab tu bila Allah sayang cinta, mudah belaka. Hati bercahaya, hidup diberkati, amal diradai, Allah berkat. Itu satu. Yang keduanya ialah menghapuskan dosa-dosa. Apa dosa kita buat, Allah sedia hapuskan. Walaupun sama macam mana pun. Ini berdasarkan pada surah At-Tahrim, ayat yang ke-8. Kemudian yang ketiga, saya tak baca ayat lah, semua saya tak cukup kan. Kita bagi surah dan ini homework. Betul. Cari, insyaAllah. Yang ketiganya, Allah akan jauhkan kita daripada lingkungan keburukan. Tak akan datang ancaman keburukan. Hatta penyakit-penyakit yang berat pun tak akan datang dengan mudah. Sebab Allah jaga kita. Ini berdasarkan Al-Hujurat, ayat 11. Allah berfirman kepada kita, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ الظَّالِمُونَ. Maknanya Allah nak kita ni bertaubat, sebab kita bila bertaubat Allah beri keberkatan. Baik, Allah jaga kita berkeburukan. Pertama. Yang keempat, mendapat kejayaan dunia juga di akhirat, ini pasti. Dunia berjaya, akhirat sejahtera. Dunia bahagia, akhirat Allah redha. Ini berdasarkan surah An-Nur 31. Yang kelimanya, Allah akan mengubah dosa kita kepada kebaikan. Allah Akbar. Ini dalam surah Al-Furqan 70. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu li sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Allah akan ubah daripada dosa kepada kebaikan. Ada orang kita ni dulu dia seorang yang artis yang melampau lah. Maksudnya artis yang mengkarut lah. Lagu-lagu pun teruk-teruk lagu. Satu hari dia berubah jadi muazzin. Allah. Suara yang sedap itu, terjemah akhirnya,
muazzin, bukan muazzin peringkat masjid kampung, masjid negara. Subhanallah. Contohnya. Siapa tu? Oh, dulu dia pernah penyanyi terkenal. Lagu dia zaman tu jangan kira lah. Tapi hari ini suara yang sama berkumandang Allahu Akbar di corong-corong masjid. Nampak tak? Jadi Allah ubah dosa kita kepada kebaikan kemudian. Seampun. Ini rezeki. Yang keenam, mendapat ganjaran yang berterusan daripada Allah Azza wa Jalla. Ganjaran berterusan. Surah Nuh ayat 10 dengan 12. Allah beri keberkatan harta, anak-anak yang berjaya, rezeki yang murah, hidup yang tenang, bahagia. Jangan bimbang. Yang ketujuh, Allah akan membuang kekosongan hati dan makin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya dekat dan tenang. Datanglah berserabut macam mana? Orang kata berserabut. Datang ancaman macam tapi hati tak tenang. Keserabutan itu akan Allah hilangkan dengan sebab Allah campak ketenangan. Ini ada dalam surah Az-Zariyat ayat 50. Dan yang ke-8, orang yang dapat kebaikan daripada taubat tadi, tanda-tanda apa dia? Yang ke-8 ialah dia akan bersihkan hati yang suci sepanjang masa. Ini surah Al-Mutaffifin ayat 14. Makna dia akan hidup dalam hati yang selesa, yang tenang, tak berserabut panjang masa, tak ada. Yang ada ialah ketenangan jiwanya, nampak terselah mukanya manis, jiwanya tenang, relax contohnya. Dalam keserabutan tak nampak. Ini 8 perkara, seulang balik, tanda-tanda orang itu Allah terima taubat ataupun kesan bertaubat yang dia buat itu. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Saya fikir 8 itu ialah sebagai kesimpulan untuk tajuk kita pada pagi ini, dan mungkin Ustaz boleh tutup program kita pada pagi ini dengan sedikit doa ringkas Ustaz. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita tuan-tuan dalam suasana yang kita harapkan Allah menerima. Amin. Kita dan segala-gala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan ilmu yang bermanfaat, iman yang berkesinambungan, jiwa yang tenang lapang kepadamu ya Allah. Redhalah kami ya Allah, diberikan kami pintu kerahmatan, pintu keampunan buat diri kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah, bapa kami ya Allah, umat kami, seluruh umat seluruh ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antal alimul hakim ya Allah. Angkatlah penyakit pada kami ya Allah. Kembalikan kami kerahmatan, ketenangan, keselamatan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita Da'i Hadari dan juga panelnya Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif dengan topik pengajian hadis iaitu rezeki burung, bermula jam 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, bangun malam Ustaz Roslan, roh dan jasad sama berjaga. Taubat nasuha, taubat penyesalan, mulut dan hati awas menjaga. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.